Tuan, kita nak tanya, dengan wujudnya perbankan Islam di Malaysia, adakah ia mendapat tempat di hati masyarakat Malaysia walaupun pada awal penubuhannya pengetahuan masyarakat Malaysia masih rendah terhadap sistem perbankan Islam? Baiklah. Untuk pengetahuan, permintaan kepada perbankan Islam ini amat menggalakkan. Di mana kalau kita lihat pertumbuhan kewangan Islam ini daripada tahun 1993 khususnya, peningkatan ini pertumbuhannya mencapai hingga 20 hingga 25% setahun. Yang penting dekat sini ialah kalau kita tengok data yang ada, data ada 2/3 daripada pelanggan-pelanggan yang melanggani produk kewangan Islam adalah orang yang bukan Islam sekarang ini. InsyaAllah. Jadi sebenarnya perbankan Islam bukan sahaja mendapat tempat di hati masyarakat Islam, betul, tapi juga di hati masyarakat bukan Islam. Benar. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan. Sama-sama. Baiklah Tuan, soalan seterusnya yang kita nak ajukan ialah berkaitan dengan garis panduan. Ada tak terdapat garis panduan yang berkaitan dengan sistem perbankan Islam dalam memenuhi kehendak semasa? Sistem perbankan Islam ni dia ada 3 areas yang kita kena perhatikan. Area yang pertama ialah berkenaan dengan regulatory, area yang kedua ialah governance dan area ketiga adalah compliance. Ke mana-mana kita pergi, sistem perbankan Islam, tiga area ini amat penting. Baik, dari segi guideline, panduan-panduannya, apabila kita bercakap tentang regulatory, 2 akta penting yang kita kena kenali ialah nombor 1, Islamic Financial Services Act 2013 dan nombor 2 ialah Central Bank Act 2009. Baca, very important. Apabila kita pergi kepada area yang nombor 2, yang ini ialah framework. Dalam framework, satu dokumen yang paling penting yang telah dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, Syariah Governance Framework. Baca. Dan yang akhir sekali ialah compliance. Compliance ini ialah berkenaan dengan kita berkenaan dengan manuals dan polisi, standard operating procedure of the bank, di mana pekerja-pekerja bank mesti mematuhi kepada polisi, kepada manual, kepada SOP yang telah diadakan oleh bank tersebut dalam menepati kehendak syariah. Itu adalah perkara-perkara yang paling penting sekali untuk bank adakannya. Okey, maknanya dapat kita simpulkan sebenarnya terdapat 3 garis panduan yang penting berkaitan dengan perbankan Islam ini. Yeah. Tuan, kita nak tanya pula, apakah keadaan ataupun isu terkini yang berkait rapat dengan perbankan Islam? Baiklah. Pada masa sekarang ini, isu-isu yang banyak diperkatakan dalam industri ialah berkenaan dengan teknologi. Antara isu-isu yang hangat diperdebatkan sekarang ini ialah forex, online, emas, e-wallet, benda-benda yang berkaitan dengan teknologi. Oleh demikian adalah amat penting untuk perbankan Islam ini juga meningkatkan lagi pengetahuan mereka tentang teknologi ini untuk pastikan bahawasanya teknologi punya isu ini dapat diberi jawapan untuk maju ke hadapan dalam sistem perbankan Islam. Baiklah. Itulah isu yang penting sekarang ini. Isu berkaitan dengan teknologi, betul. Tuan? Tuan, boleh Tuan kongsikan kepada kami apakah produk dan perkhidmatan perbankan Islam yang menjadi tarikan kepada masyarakat Malaysia? Baik. Nombor satunya, kita kena faham dalam bank, produk dan perkhidmatan yang ada sekarang ini ialah berkenaan dengan deposit products dan juga produk pembiayaan. Okey. Produk, kalau kita lihat kepada 53 bank yang ada dekat Malaysia ni, semua yang sama. Dia ada deposit, dia ada investment account dan dia ada pembiayaan. Ke mana-mana bank pun sama. Yang membezakan, yang akan menarik minat para pelanggan, dia bukan semestinya sama ada ia ada konvensional ataupun Islamik. Tetapi ada 3 perkara penting yang saya nak sebut dekat sini yang amat penting untuk bagaimana kita menarik pelanggan untuk mengambil produk kita. Nombor satunya ialah berkenaan dengan servis. Perkhidmatan servis dari segi application-nya, dari segi macam mana dia orang nak apply,
pantasnya approval dan sebagainya, dan servis semasa pelanggan itu mengambil produk kita, dan servis after pelanggan itu dah tamat dengan kita masih lagi servis pelanggan tersebut. Itu merupakan salah satu daripada ciri-ciri penting dalam menarik orang kepada produk kita. Nombor dua ialah berkenaan dengan teknologi. Sekarang ni everybody talking about teknologi. Dia tak nak dah pergi ke bank dan sebagainya. Sekiranya kita boleh mengadakan teknologi di mana pelanggan boleh through teknologi embrace the product yang kita ada, maka ia amat-amatlah paling wajar sekali lah. Dan yang ketiganya ialah berkenaan dengan produk yang kita buat ni tak boleh kita suka-suka hati. Kita boleh buat produk yang kita nak saja. Kita kenalah mengeluarkan produk-produk yang memang dipinta oleh klien kita, oleh pelanggan kita. Kita kena buat survey, dapatkan apakah pelanggan nak sekarang dan kita tukar produk sekarang. Bukannya kita buat untuk jual, tapi kita kena buat produk yang sebenarnya diminati ataupun dikehendaki oleh rakyat sebenarnya. Itu yang adalah ciri-ciri yang dapat menarik pelanggan kepada produk dan perkhidmatan sesuatu bank tersebut. Baiklah, dapat kita simpulkan 3 ciri penting, iaitu berkaitan dengan produk itu sendiri, servis yang cekap dan juga teknologi mestilah seiring dengan perkembangan zaman. Terima kasih Tuan. Tuan, soalan seterusnya yang kita nak tanya ialah, dengan teknologi yang semakin pesat membangun sekarang ni kita lihat, bagaimana sebenarnya penerimaan industri perbankan Islam agar ianya seiring dengan perkembangan teknologi tersebut? Pada saya merasakan sama ada mahu ataupun tidak mahu, perbankan Islam saya boleh katakan wajib untuk memahami teknologi, embrace teknologi sebagai salah satu daripada strategi mereka dalam memperkembangkan lagi produk dan services dan juga bank mereka sendiri. Baiklah, teknologi ini actually-nya bukannya satu yang perkara yang pelik, ia perkara yang baik, dan teknologi ini juga ialah salah satu daripada alat untuk kita lebih efektif, lebih efisien dalam melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan keuangan Islam. Oleh yang demikian, dia tidak ada status halal haram seperti mana yang kadang-kadang diperkatakan oleh dunia luar di sana. Oh, teknologi ini haram sana, haram itu. Tidak. Teknologi adalah seperti mana, dia alat sahaja. Dia macam gelas, di mana gelas adalah alat untuk kita minum. Kalau kita minum air, harus. Kalau kita minum arak, haram. Terminologi macam tu, dia punya kiasan macam tu. Sama juga teknologi. Teknologi ini harus di-embrace oleh perbankan Islam agar mereka lebih baik dari segi offering mereka kepada para pelanggan. Terutamanya dengan adanya teknologi ini, maka mereka boleh ekspor produk dan perkhidmatan even keluar negara. Itu yang kita mahu. Itu sebenarnya yang kita mahu, bagaimana penerimaan industri perbankan Islam ini seiring dengan perkembangan teknologi. Terima kasih Tuan. Tuan, pada pandangan Tuan, ke manakah arah tuju perbankan Islam di Malaysia pada masa hadapan, terutamanya dari sudut peluang pekerjaan dan juga persaingan dalam industri perbankan itu sendiri?